Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Razikin Abdullah. Saya Umi Masitas Osman. Berita utama malam ini. Persiapan awal sambutan Hari Kebangsaan giat dilaksanakan melibatkan pelajar sekolah. Program Dibuang Sayang memupuk budaya saling membantu golongan kurang berkemampuan. Insiden nasi bangas dan berulat dan roti yang berkulat semasa istiadat perarakan pengantin diraja perlu diambil iktibar dan pengajaran sebagai langkah ke hadapan. Bahkan majlis ataupun acara-acara besar negara yang dikenalikan perlu sentiasa memikirkan setiap pelan perancangan secara terperinci. Peringatan tersebut antara Intipati Titah ke Bawah Duli Yang Maha Mulia semasa berkenan berangkat mempengerusikan mesyuarat khas bersama Jawatankuasa Tertinggi dan Jawatankuasa Kerja Majlis Istiadat Perkahwinan Diraja 2024. Sorotan mesyuarat khas itu mengimbas kembali detik-detik penting sepanjang mesyuarat berlangsung. Tabungan Amanah Pekerja TAP menganjurkan Majlis Doa Kesyukuran sempena ulang tahun penubuhan TAP ke-31. Majlis berlangsung hari ini di bangunan Persekutuan Guru-Guru Melayu Brunei PGJMB, Bandar Seri Begawan. Hadirin berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Niu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua yang juga selaku pengerusi Lembaga Pengarah TAP. Antara pengisian majlis, bacaan ratib al-Latas, doa selamat dan doa kesyukuran. Majlis diselajurkan dengan penyampaian sumbangan kepada Pertubuhan Warga Mas. Sambutan terhadap kursus bahasa Turkiye amat menggalakkan kerana ia memudahkan pertukaran budaya rakyat ke rakyat yang meningkatkan persefahaman bersama lebih erat dan membolehkan ikatan yang lebih bermakna untuk berkembang. Perkara tersebut antara yang disentuh oleh Duta Besar Istimewa dan Mutlak Republik Turkiye ke negara Brunei Darussalam semasa kursus berkenaan yang diadakan kemarin di Kementerian Pertahanan. Tuan Yang Terutama Profesor Dr. Hamid Ersoy juga berkata, sesi pertama kursus bahasa Turki bagi ketangan Kementerian Pertahanan berjaya menarik minat dan memperoleh kejayaan yang semakin meningkat di negara ini. 15 orang menyertai kursus yang dianjurkan oleh Institut Yunus Emre YEE melalui penyelarasan bersama Kedutaan Republik Turki dan Kementerian Pertahanan. Setelah lulus penilaian akhir penggal, peserta kursus akan menerima sijil yang diiktiraf secara meluas daripada YEE.
Mesyuarat penyelarasan Komiti Parlimen Wanita AIPA-WAIPA, platform bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik. Ikuti bahan beritanya selepas ini. Inisiatif negara Brunei Darussalam dalam memperkasa penglibatan wanita di peringkat nasional dan antarabangsa dikongsikan semasa mesyuarat penyelarasan Komiti Parlimen Wanita AIPA-WAIPA. Di samping bertukar-tukar pandangan dan amalan terbaik melalui perkongsian perwakilan dari negara ahli AIPA, mesyuarat berlangsung kemarin di Vientiane, Republik Demokratik Rakyat Lao. Menyertai mesyuarat Yang Berhormat Dayang Hajah Safiah binti Sheikh Haji Abdul Salam dan Yang Berhormat Dayang Chong Chin Ye, ahli-ahli Majlis Mesyuarat Negara. Mesyuarat yang bertemakan memupuk Parlimen Responsif Gender untuk komuniti ASEAN yang mampan, terhubung dan inklusif. Dianjurkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Demokratik Rakyat Lao dengan objektif bagi menyokong perjalanan mesyuarat Komiti WAIPA sewaktu Perhimpunan Agung AIPA ke-45 pada Oktober nanti. Terdahulu, ahli-ahli Majlis Mesyuarat telah juga menghadiri acara sampingan iaitu Forum Pemimpin Politik Wanita dan Bengkel Projek WAIPA 2.0. Mesyuarat dihadiri oleh lebih 50 orang perwakilan dari Parlimen negara-negara ASEAN termasuk para ahli panel dari pelbagai pertubuhan-pertubuhan antarabangsa, antaranya Pertubuhan Wanita Bangsa-Bangsa Bersatu dan Canada Fund for Local Initiative CFLI. Projek Rintis Coding with Smart Devices merupakan salah satu usaha sama Kementerian Pendidikan dan pihak berkuasa Industri Teknologi Info Komunikasi Negara Brunei Darussalam AITI untuk meningkatkan kemahiran pengkodan dan pemikiran komputasional dalam kalangan pelajar melalui pembelajaran menggunakan alat peranti pintar iaitu B-Board dan Microbit. Pagi tadi diadakan pertandingan akhir Projek Rintis Coding with Smart Devices for Government Schools, anjuran Kementerian Pendidikan melalui Jabatan Perkembangan Kurikulum dengan kerjasama pihak berkuasa AITI. Pertandingan diadakan di Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri, Stipri. Dua kategori dipertandingkan iaitu kategori Ringbit bagi sekolah rendah dimenangi oleh kumpulan Kembayau dari Sekolah Rendah Rimba 3 dan kategori McQueen bagi sekolah menengah dijuarai oleh kumpulan Delight dari Sekolah Menengah Mengelait Gadong. Penyampaian hadiah disempurnakan oleh ahli Majlis Mesyuarat Negara. Pertandingan diadakan untuk menilai tahap kefahaman para pelajar di dalam pembelajaran menggunakan alat peranti pintar berkenaan. Melalui program tersebut, diharap dapat mendorong dan meningkatkan pengetahuan dan kemahiran serta minat para pelajar untuk berkecimpung dalam bidang ICT, khususnya dalam kemahiran pengkodan. Walaupun sambutan ulang tahun Hari Kebangsaan ke-40 diraikan lebih 2 minggu akan datang, namun persiapan menjelang sambutan tersebut dijalankan, terutama melibatkan penuntut sekolah. Latihan mula dilaksanakan minggu ini termasuk latihan persembahan tema teras yang bermula di peringkat sekolah. Semangat para pelajar menjalani latihan mencerminkan tahap patriotisme yang tinggi dalam diri mereka. Penyertaan mereka dalam sambutan itu nanti menjadi sumbangan bermakna kepada negara tercinta, lebih-lebih lagi kepada mereka yang baharu menyertainya. Bagi mereka, pengalaman tersebut sukar digambarkan. I am so happy to able to join for the persembahan Hari Kebangsaan. Indah menyesal ikut. This is my first time. Very fun. I am so happy. Saya amat berbangga kerana telah mengikuti persembahan Hari Kebangsaan. Nervouslah juga untuk hari yang benar-benar. I feel very happy, excited and very nervous. But I'm very thankful dapat ikut persembahan Hari Kebangsaan.
Dari hampir 3,000 peserta bagi persembahan tema, 180 penuntut dari Sekolah Tinggi Perempuan Raja Isteri dan 100 penuntut lagi dari Sekolah Sukan. For me, saya berbangga hati untuk mempresentkan Sekolah Sukan. This is my first time joining the HK. I'm happy because this is my first time joining and I've never joined this before. So I'm looking forward for this event. And perasaan saya untuk participate the celebration, so I'm very excited and it was also my first time. I get to see His Majesty and the celebration being held at the stadium. Berikutan sambutan yang sangat menggalakkan daripada orang ramai, program Dibuang Sayang kembali lagi bagi tahun keempat. Program tersebut membukakan peluang kepada menghulurkan sumbangan dan bantuan bagi membantu golongan yang memerlukan di negara ini. Dianjurkan oleh Majlis Perundingan Kampung dan Biro Wanita Kawasan 2 RPN Kampung Mentiri. Program mengumpulkan sumbangan baju-baju terpakai, beg tangan, kasut atau barangan asasi. Program dibukakan sehingga 3 Mac depan. Sumbangan boleh dihantar secara pandu lalu ke rumah pemangku Ketua Kampung Kawasan 2 RPN Mentiri bermula pukul 9 pagi hingga 5 petang. Memupuk budaya saling membantu. Sekalipun aktiviti ini dilihat sederhana namun signifikannya sangat berkesan kepada penerima. Pengagihan ini akan disampaikan bermula pada 8 Mac 2024 hingga 10 Mac 2024, yang mana pengagihan ini disasarkan kepada mereka-mereka yang memerlukan seperti anak-anak yatim, ibu tunggal dan masyarakat yang menerima bantuan bulanan JAPIM. Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA mengadakan hari terbuka setiap tahun untuk memberikan maklumat yang lebih jelas kepada bakal pelajar mengenai program-program pengajian yang ditawarkan di UNISA sebagai motivasi dan usaha menarik pelajar di semua peringkat untuk meneruskan pengajian di UNISA dan memberi peluang kepada mereka untuk bersemuka dan berbicara dengan para tenaga akademik secara langsung mengenal kursus-kursus yang diikuti sepanjang meneruskan pengajian di UNISA. Perkara demikian dijelaskan oleh pemangku Timbalan Pendaftar Akademik selaku Setiausaha Bersama Jawatankuasa Kerja Hari Terbuka UNISA 2024 semasa wawancara mengenai Hari Terbuka UNISA 2024 di kampus UNISA Gadong. Antara tujuan mengadakan Hari Terbuka UNISA ni adalah untuk menyampaikan maklumat dengan lebih jelas dan lebih mudah kepada pelajar-pelajar yang berhasrat untuk melanjutkan pengajian mereka di UNISA. Hari Terbuka UNISA ini akan diadakan selama 2 hari, iaitu pada 14 dan 15 Februari 2024 bertempat di kampus UNISA Gadong, dan seterusnya akan dilanjutkan sehari lagi, iaitu pada 17 Februari hari Sabtu bertempat di kampus Sinaut. InsyaAllah acara Hari Terbuka UNISA di kedua-dua tempat ini akan dibukakan untuk kunjungan orang ramai mulai jam 8.30 pagi hingga 4.30 petang. Beberapa buah bangunan komersial di Mukim Sengkurung menjadi sasaran operasi bersepadu kabat yang dilaksanakan oleh bahagian penguatkuasa undang-undang, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan dengan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang. Hasil pemeriksaan 120 individu ditahan bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan sebarang dokumen. Sementara itu, 2 individu dipercayai menyalahi kesalahan di bawah Jabatan Custom dan Excise Diraja, 5 individu di bawah Jabatan Buruh, 5 individu di bawah Pasukan Polis Diraja Brunei dan 5 individu di bawah Jabatan Pengangkutan Darat. Operasi merupakan usaha berterusan agensi-agensi penguatkuasa undang-undang di negara ini dalam misi membentras dan membendung kegiatan yang melanggar undang-undang dan peraturan yang dikuatkuasakan. Sebarang maklumat berkaitan pesala imigresen hubungi talian 873488
atau 8753-888 bagi daerah Brunei dan Muara, manakala 8984-111 bagi daerah Belait.